وسلم وسلم محمدا صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين صلى الله عليه وسلم. الشهر لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعلني من السامعين القول فيتبعون احسنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa melimpahkan nikmat-Nya kepada kita tanpa henti. Dan mudah-mudahan semua nikmat-Nya Allah kurniakan kepada kita dapat kita pergunakan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang mukminin yang dirahmati Allah, di malam ini saya ganti Ustaz Hadi. Dia ada di Langkawi. Jadi kemarin pun saya telefon dia. Dia dah bawa sampai. Itu sampai itu maknanya dia tak balik lagi kan. Kurang 3 hari makan ni. Jadi Ustaz Raif hantar WhatsApp tanya. Jadi alhamdulillah tak ada Allah Ta'ala saya boleh main. Walaupun tersibuk jaga main. InsyaAllah kita sambung bacaan kitab kita Perintah bagi Mukallaf. Masih lagi perbahasan nama Allah Ta'ala. Dan malam ni kita masuk nama yang ke-84. Habis 84, 85, atau depan itu 5 tahun 2021 insyaAllah. Jadi kita tengok nama yang ke-84. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi 'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Nama yang ke-84 daripada 99 Asma'ullahul Husna ialah Dzul Jalali wal Ikram. Dzul Jalali wal Ikram. Maksud Dzul Jalali wal Ikram ini yang mempunyai kebesaran dan memberi nikmat. Jadi yang pertama, Allah Ta'ala ini memiliki kebesaran. Al-Jalal. Al-Jalal itu mana Allah Ta'ala memiliki kebesaran, keagungan, ketinggian, kemuliaan yang tidak ada taranya. Kebesaran Allah Ta'ala itu tidak ada taranya di muka alam ini dan tidak ada yang boleh menandingi kebesaran Allah. Walaupun dalam negara kita orang pada besar yang punya kebesaran yang paling tinggi ialah yang Sultan Agung. Lebih negeri-negeri sultan dan sultanah. Mereka memiliki kebesaran, kemuliaan di peringkat negeri dan peringkat negara. Tapi Allah Ta'ala ni kebesarannya meliputi sekalian alam. Sekalian alam, melebihi segala-galanya. Agungnya Allah Ta'ala itu tidak ada yang boleh menyanyi, menandingi dan menyamainya.
Nak tanding bagi lebih pun tak boleh, tak ada. Yang bagi sama pun tak ada. Tak boleh. Mukhalafah, bersalahan. Mukhalafah yang hawadis, bersalahan segala yang baru dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan kebesaran Allah Ta'ala itulah kita yang menjadi hamba ini perlu sentiasa tunduk dan patuh. Perlu sentiasa rendah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal kita ni kecil, tak ada apa. Kita datang daripada Allah. Allah yang bagi segala-gala yang kita miliki. Kebesaran dunia yang kita miliki diberi oleh Allah, dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila Allah bagi pinjam, bila Allah kurniakan kepada kita kebesaran dunia, maka jangan kita sombong, jangan kita angkuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kita angkuh sesama manusia. Ada orang dia dapat pangkat tinggi sikit, dia mulalah nak tocang, nak tunjuk kuasa dia, nak tunjuk kata dia ni ada kuasa, ada kelebihan. Lepas tu tak kenal orang lah. Walaupun dulu ni kenal kawan baik, cakap elok, tapi bila dah nak pangkat, mula dia tak kenal dah, cakap pun ada lain. Tu mana orang yang sombong. Tu bahawa Allah bagi sedikit kebesaran di peringkat kampung, di peringkat karya, di peringkat organisasi. Sikit ya, kecil ya. Tu pun ada yang sombong. Orang dapat jawatan, sikit ya, ketua kampung. Dia dapat lawan, dia bawa dia besar. Dia kata kampung ni aku yang paling kuasa. Aku yang berkuasa dalam kampung ni. Apa jadi kata apa? Itu orang yang sombong dengan kebesaran dunia yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai hamba Allah yang beriman, bila Allah bagi kebesaran dunia kepada kita, kelebihan dunia kepada kita, yang pertama kita kena sebut Alhamdulillah. Kena sebut Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pasal Allah yang bagi. Yang kedua, kita kena berdoa kepada Allah, minta kepada Allah supaya kebesaran, kemuliaan ketiga yang Allah bagi kat dunia ni tidak melalaikan kita daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa kepada Allah. Karena kebesaran dunia yang Allah bagi, kelebihan dunia yang Allah bagi itu adalah amanah yang mesti kita tunaikan. Jadi ketua kampung ada tugas yang kita nak kena buat. Enak kau yang mana pun, bukan 20,000 pun. Tapi tembang apa? Tembang macam gaji 10,000. Ada. Bukan tentu anak dalam kampung orang tak boleh. Baru jadi AJK ya, AJK masjid ya. Kau tak nak pun AJK masjid ya. Bukan promosi, bukan timbalan musim, bukan SU, AJK. Dia pun AJK yang dilantik, bukan hak dipilih. Hak lantik tambahan. Itu pun pulak kalam je lah. Orang lain tak ada kacau, itu kan AJK. Orang tak ada bercampur dalam bab masjid ni. Orang lain tak ada campur tangan dalam bab masjid ni. Kami ni AJK. Bunyi lah. Bukan AJK dia, tak lain lah. Ulu banyak mana tau. Sampai kan saya tengok baru AJK. Baru AJK ya. Bukan ada alam pun. AJK pun yang dilantik. Sembang lepas. Macam masjid tu hapak dia, tak ada punya. Ada tuan. Padahal apa yang Allah bagi kebesaran dunia tu untuk kita tunaikan amanah daripada Allah, bukan untuk sombong kita. Kita tak boleh berdiri nak buat satu seorang-seorang tak ini. Kita kena minta bantuan orang lain.
Ni nak jayakan kuliah kita setiap malam yang diatur oleh ADK, oleh Jasa Kuasa, oleh Utara oleh Tok Imam semua ni. Kalau tuan-tuan tak ingin sama, tak jalan kuliah ni. Lebih tu lah. Kena ada kerjasama semua. Jadi, dia hebat. Jadi, dia bawa hebat. Boleh dia ADK. Jadi, kita kena ingat, bila Allah bagi sesuatu kebesaran, kemuliaan kepada kita, jangan kita besar diri. Pasal Allah Ta'ala tu maha besar. Kita ni hanya dipinjamkan oleh Allah Ta'ala kebesaran tersebut untuk kita tunaikan amanah yang diberi oleh Allah. Betul kita tengok ketika mana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dilantik jadi khalifah. Ucapan dia, antara ucapan dia, kata kalau aku betul, hampa ikut aku. Kalau aku salah, hampa tegur aku. Mana betul? Bangun sama. Kata, kami akan tegur engkau wahai Abu Bakar dengan pedang ni. Dengan hujung pedang ni, dengan mata pedang. Tak ada sombong. Tu khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pengganti Rasulullah ni kan hebat dah kan? Hebat lah bagi satu ummah. Ganti Rasulullah. Rasulullah nombor 1, dia nombor 2. Hebat. Tapi tak ada sombong pun. Jadi kita kena ingat. Jadi kebesaran itu milik Allah Ta'ala. Allah yang punya semua kebesaran. Cuma dipinjamkan sedikit kepada kita. Itu yang pertama, mana sebut Allah mempunyai kebesaran. Yang kedua, memberi nikmat. Nikmat yang selalu kita sebut, nikmat yang Allah bagi kat kita. Allah yang bagi segala nikmat. Setiap masa, setiap detik. Tak ada satu saat yang Allah tak bagi nikmat kat kita. Selama mana kita hidup kat dunia. Boleh tak tuan-tuan abang, ada tak waktu mana tuan-tuan tak dapat nikmat daripada Allah? Ada tak? Kalau ada, tak ada orang. Mana ada? Kan nikmat Allah kita 24 jam. Setiap detik, setiap saat Allah bagi kita nikmat. Nikmat kita duk nyawa. Setiap detik kita dapat nikmat untuk bernyawa. Allah bagi udama kepada kita sebagai nikmat untuk kita bernafas, untuk kita menyawa. Tiap detik Allah bagi kita pendengaran. Kita boleh dengar suara ni, suara. Suara bini kita, suara anak kita, suara isteri kita, suara janda kita. Buat janda. Mana-mana ada janda? Tak ada. Kot ada janda lama lah. Ni hak baru lah. Dengar suara ayah kita, mak kita yang mesti hidup. Dengar suara burung, dengar suara kawan, dengar suara azan, dengar suara baca Quran, dengar suara sembang. Dengar 24 jam. Lagi mata kita tak tengok, kita dengar. So Allah bagi kita nikmat. Kadang-kadang Allah suka, Allah bagi yang ni, Allah ambil, Allah bagi yang dia pula. Ada dah jalan waktu juga. Ada orang rasa meningkat, telinga tak dengar. Tapi dia masih lagi boleh nyawa. Dia masih lagi boleh berjalan. Dia masih lagi boleh makan, minum. Dia masih lagi boleh cakap. Nikmat tu sentiasa. Tak ada satu saat yang kita tak terima nikmat daripada Allah. Dan setiap saat itu, kita akan terima pelbagai nikmat. Setiap saat tu pelbagai nikmat. Mata, telinga, hidung, lidah, mulut, kaki, tangan, akal, hati. Tu hak tubuh badan kita Allah bagi. Setiap masa kita dapat nikmat. Jadi Allah ni dia tak kerekut. Hang baik pun dia bagi, hang jahat pun dia bagi, hang beriman pun dia bagi, hang kufur pun dia bagi. Dia bagi nikmat. Dan setiap nikmat yang kita terima ni adalah milik Allah Subhanahu
wa ta'ala. Milik Allah, bukan milik kita. Jadi Allah bagi kita nikmat. Betul kita kena sentiasa bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi. La in syakartum la azidannakum. Kita kena bersyukur. Dengan nikmat Allah bagi tu, yang Allah sentiasa bagi kita, kita kena rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Setiap saat. Patut alhamdulillah ni kena bunyi dalam mulut kita setiap saat. Jadi alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kerana kita sentiasa menerima nikmat daripada Allah. Tanda kita bersyukur. Sebab alhamdulillah kerana kita bersyukur dengan nikmat Allah bagi kepada kita. Itu paling lekeh. Sebab alhamdulillah itu paling lekeh. Yang kita dah baca lepas mayang diri kan. Alhamdulillah lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu. Kita baca lepas bagi salam tu. Tu kita puji Allah yang bagi kita kesempatan untuk sembahyang. Untuk menunaikan ibadah sembahyang. Puji Allah Ta'ala. Pasal dia yang bagi kita kekuatan untuk sembahyang. Kalau dia tak bagi kita kekuatan, tak bagi taufik kepada kita, dengan azan pun tak berasa apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, dengar Allah tak. Tapi dia tak rasa hati dia. Tak merasa kata dia ni ada tanggungjawab untuk menunaikan ibadah sembahyang. Tak rasa. Maka dia tinggal, habis azan dia. Waktu berlalu, dia pun tak tahu. Allah tak pilih dia. Allah tak bagi taufik kepada dia. Na'udzubillah. Tapi kita yang ada dalam masjid pada malam yang alhamdulillah. Allah bagi nikmat kepada kita. Kita dapat menunaikan fardu sembahyang dengan kudrah yang Allah bagi kepada kita. Dengan tulang pakrak yang Allah bagi kepada kita ni, kita boleh tunaikan sembahyang. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarik fil mulki wa liyughni wa kabirhu takbira. Maksudnya kita membesarkan Allah. Puji dan besarkan Allah. Itu banyak. Jadi paling kurang alhamdulillah. Kita tolak jamaah paling kurang alhamdulillah. Lepas makan paling kurang alhamdulillah. Lepas makan jirak paling kurang alhamdulillah. Bila kita dapat sesuatu sekongkong alhamdulillah. Alhamdulillah sebenarnya. Itu paling lekeh. Kalau boleh panjang lagi alhamdulillah. Bila Allah bagi kita boleh memakai pakaian, ada baju, ada seluar boleh bentuk orang. Alhamdulillahilladzi kasani ma'waribi ya'awrati wa atajammalu bihi fi hayati. Itu doa. Kita baca ketika kita baca puji Allah. Pasal Allah bagi kita pakaian untuk menutup tubuh badan kita. Masya Allah. Allah bagi kita dalam keadaan segak cantik. Allah bagi pakaian. Allah. Tuan, ini paling lekeh. Tak tahu berapa banyak paling lekeh. Alhamdulillah. Itu paling lekeh. Tapi lama mana nak lekeh tu? Takkan ada umur dulu sampai kena alhamdulillah ya tak ada sama apa lah doa. Doa pakai baju, doa nak kereta, doa dah makan, doa lepas tidur, baca dah belajar. So alhamdulillah tu peringkat tak nak iman, tak nak darjah kan. Anak-anak kita boleh lagi buat alhamdulillah ajak kata. Tapi kita ni yang dah dewasa ni belajar. Nak pakai baca doa apa alhamdulillah lagu mana? Bulan Yaman alhamdulillah doa lagu mana dia. Zaman dah mudah zaman dah mudah. Di kedai poster berlambak beli tempe tengok. Kau nak beli nak kalau tengok ni doa pujian bagi Allah yang bagi baju kita. Ni doa untuk tidur, ni doa bulan Yaman. Baca belajar. Jadi itu
tugas kita nak puji Allah Ta'ala yang sentiasa mengurniakan nikmat. Dan moga-moga bila kita sebut Alhamdulillah, tanda bersyukur kepada Allah tu, Allah akan tambah lagi nikmatnya kepada kita. Dia tak akan berkurang, dia akan tambah. Kalau hari dia bagi satu, esok dia bagi dua, kita syukur lagi dia akan tambah 4, syukur lagi tambah 8, dia akan tambah. Pasal Allah tambah. Pasal Allah Ta'ala dia akan peduli, dia akan ada nilai lagi dia semua ni. Anaknya anak aku bagi. Allah bagi semua. Allah Maha Kaya. Kita nak yang lain boleh bagi. Bersyarat kita kena syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sentiasa mengurniakan nikmat kepada kita. Itu yang pertama, syukur dengan nikmat Allah dengan sebut Alhamdulillah. Dan kalimah Alhamdulillah ni khususnya untuk Allah. Dia tak boleh untuk makhluk, untuk manusia tak boleh. Untuk manusia kita sebut terima kasih, syukran jazilan, barakallahu bil khair. Begitu ya. Orang tolong kita, tolong kat barang kita, barakallahu bil khair. Orang bagi benda kat kita, orang minta kuih petang-petang, minta tinggal kuih, untuk pisang, untuk kodok, syukran jazilan, barakallahu bil khair. Oh tak pasti masalah sebut bahasa Melayu, thank you. Kalau orang tak pasti Arab, lalu syukran jazilan dia tak pasti. Dia tak payah, tadi tergeliat lidah. Thank you dia pada. Lembut lidah. Thank you. You are welcome. Itu bahasa dunia kita lah. Nak pahala lebih, sebut bahasa Arab, syukran jazilan, barakallahu bil khair. Jazakallahu khairan katsira. Jazakallahu khairan jazak. Itu semua tu kalimah-kalimah, ungkapan-ungkapan yang kita sebut dalam bahasa Arab sebagai satu doa kepada orang yang bantu kita, kepada orang yang tolong kita, kepada orang yang bagi benda kepada kita. Kita boleh sebut. Yang pertama sebut ni barakallahu bil khair. Boleh ikut ingat. Barakallahu bil khair. Barakah daripada Allah di atas kebaikan kau bagi, kau buat, kau tolong pun. Barakallahu bil khair. Kita sebut barakallahu bil khair. Yang kedua, jazakallahu khairan katsira. Jazakallahu khairan katsira. Yang ketiga, jazakallahu khairan jazak. Lebih kuat. Jazakallahu khairan jazak. Yang kita sebut. Dalam bahasa Arab, baru pahala tu lebih. Baru dapat pahala lebih. Maka saya pun dapat pahala ada, tapi sedikit pahala ada. Maka saya dia tak ada doa. Dia bukan betul doa. Hanya boleh terima kasih ya, thank you. Itu je. Dia bukan betul doa. Tapi kalau kita dalam bahasa Arab ni, dia adalah bentuk doa. Doa untuk orang yang bagi benda, orang yang tolong kita. Jadi kita baca lah dalam bagian bahasa Arab. Ajak mulut kita dalam bahasa Arab. Mudah-mudahan bila kita doa, bukan hanya orang tu dapat, kita pun dapat. Kita pun dapat. InsyaAllah. Itu maknanya kita ucap terima kasih kepada manusia. Kalimah Alhamdulillah untuk Allah Ta'ala semata-mata. Untuk Allah sahaja. Yang kedua, tanda kita bersyukur kepada Allah, kita tengok sejauh manakah kita dapat gunakan nikmat Allah itu. Bagaimana kita guna nikmat Allah. Allah bagi nikmat lidah untuk cakap. Kita guna lidah untuk cakap nak tambah. Allah bagi telinga, kita dengar nak tambah. Allah bagi mata, kita tengok nak tambah.
Sebab tu Imam dan Umar pesan kepada kita. Nah, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah yang kedua. Dia kata apa? Siapa yang sentiasa menjaga percakapannya, Allah Ta'ala akan bagi hikmah kepada dia. Jaga mulut, cakap benda elok. Tak cakap hak lolak, tak cakap hak mengangguk, tak cakap hak mengaku, tak cakap hak yang berdosa, haram. Dia jaga lidah dia, percakapan yang kata Umar. Allah akan bagi hikmah kepada dia. Maknanya dia akan jadi orang bijak. Dia akan jadi orang bijak. Jadi dia buat sesuatu tu, dia akan jinakkan dia semua jadi elok. Ke arah yang baik, ke arah yang elok, dia akan jadi orang bijak. Tuan-tuan, ini kata Umar. Mana orang yang jaga percakapan, jaga lidah. Orang jaga mulut dia supaya makan benda yang halal saja. Ini tanda kita bersyukur kepada Allah, tuan-tuan. Kita guna mulut kita untuk makan benda yang halal, benda yang baik, yang diharuskan, yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Maka insya-Allah bila kita jaga mulut kita, makan minum benda yang halal, bukan benda syubhat, bukan benda haram, maka insya-Allah kata Umar, kita akan mendapat hati yang khusyuk. Makna bila kita sembahyang, kita akan khusyuk. Bila kita baca Quran, kita khusyuk baca Quran. Ini kadang baca Quran tu anak habis ya. Dia baca tak khusyuk lah. Dia baca tu kira baca perlepas. Pada otak ada lain, dia tak khusyuk ah. Dia kalut, baca pun kalut. Nak habis. Tak khusyuk. Mayang. Mayang untuk imam baca panjang pula lagi ya. Tengok mana dia sorry. Dia kata sorry. Aku tak pi dah lah ustaz tu memang kerja. Baca banyak. Baca surah banyak, aku lenguh ke dia. Mana bang lenguh? Ni, tak khusyuk hati dia. Kalau orang khusyuk dia tak nak masalah. Tak nak kaki tak lenguh yang lebar. Konsentrate dia kepada ibadat kepada Allah SWT. Dia seronok ya. Dia tak rasa lenguh. Hak yang lenguh ni, hak 20 hati ni. No, padahal tak khusyuk, otak soleh. Dia tobat dah aku tak tu yang banyak. Berhenti lambat, tak khusyuk lah. Dengar balik ya. Masa Isyak kan tengok jam. Tengok jam, betul-betul. Sama jam bunyi lah. Tak berhenti ni. Tengok muka ustaz. Tengok muka ustaz. Dan tengok muka pintu. Lokit ni. Aku tak pilih ustaz banyak. Berhenti lambat. Ada bunyi. Bukan ni lah mak ni. Atau masjid tu. Dia pun ustaz lain ngajak. Dia babak kan dia. Dia kata ustaz tu yang ngajak dia berhenti lambat loh. Masuk lecture 10 minit tak berhenti dia kata. Hei, kami nak iman. Mereka tak iman, hati tak khusyuk. Tak ada khusyuk, tak fokus untuk menuntut ilmu. Nanti baca otak dia gelap, tu dia oflah, dia susah hati dia lina. Iman, kesal bila masuk waktu. Pasal apa? Hati yang tidak khusyuk dalam menuntut agak-agak tontok lah kan. Agak tontok lah. Jadi nak dapat hati yang khusyuk ni, maka kita bersyukur kepada Allah. Jaga mata, jangan tengok benda-benda yang tak boleh tengok. Payah nak jaga ustaz, mapi malam-malam. Tak dia salah. Mapi barang kat kedai berapa? Tak payah lah, kita kan tahu apa. Bawa kedai ada. Nak dia baik. Dia nak beli benda-benda yang tak ada kedai, tak? Ada kedai ada malam mantu lah. Ada pergi pemain, hari ni. Dia malam tahu lah. Mula ni duduk lorong siapa tengok tadi. Duduk lorong tu lagi sempit. Duduk dia lah kan, dia 2 hek kan. Duduk lorong tu lagi sempit, belakang pokok weh. Bila ubah lama dah ubah dah. Lama dah tak sampai. Dulu saya sampai, saya duduk kat jalan. Long bila lah.
Mai petang, mai dia buat anak dia. Saja, saya tengok macam petang malam. Taman 2 ada kebakaran, ada tengok. Lepas tu, kalau orang. Lah buat orang tu, tengok tadi. Weh, tadi kat pasal lain pun ni. Oh, dia. Lagi sempit, laga pukul lah. Tu tak tahu dosa. Jadi mata kita jaga. Tu kita kena bersyukur kepada Allah dengan jaga mata kita. Kemudian kata awak jaga. Ubah je kita jaga mata ni. Yang ketiga jaga makanan. Makan kita, mulut kita makan benda halal, benda yang baik. Supaya bila kita beribadat kepada Allah Ta'ala, kita merasa lazat, merasa seronok, merasa asyik. Supaya kita dapat kelazatan dalam beribadat kepada Allah. Nak dapat kelazatan ibadat ni, mulut kita jaga, bersyukur kepada Allah. Jangan hanya makan dan minum benda yang halal. Halalan thayyibah, halal yang baik. Sebab tu kita nak beli benda makan, tuan-tuan, kita kena soal biasa dulu. Kita tanya, makanan ni Islam ke punya ke tak Islam punya? Bihun ekor ni syarikat mana? Kelang tak mana? Namanya Kampung Selamat, Tasik Geluguk. Tepi kelang tu ada kandang babi. Nampak tu kan? Sini ya. Wow. Saya lalu tepi itu. Lama tak lalu. Wow. Sini. Mana ah? Tiga. Dia pun buat bihun. Dia pun jual atas lantai tuan-tuan. Tiga. Bila atas lantai? Lantai tu lagu mana? Tuan-tuan anjing lebih balik tuan. Lagi lah tu ada anjing 3 ekor. Ni juga nak. Berapa? Dia sedap dia makan. Saya terguru lah. Ni. Bihun anak tak mau, anak ekor. Anak kat masjid. Dia pun kat masjid. Nama kat masjid ni bukan hak wakamnya. Dia pun tipu Islam. Ni makan ni pun khususnya mana makan tuan kita kena jaga. Jangan makan ni makan beli. Saya ingat alhamdulillah takat lah ni. Dari import tak nak beli dia. Tak orang ni. Takut. Baru ni ada orang tanya. Tanya bini saya lah. Dia nak buat bihun sup. Orang kata nak buat bihun sup ayam. Orang dia telefon. Ya. Buat bihun lagi boleh tak? Tapi orang tua kita dia lagi didik lah. Terbiar. Dia pun mandi latih dididik oleh mak-mak daripada buku. Saya tanya balik lagi ambil mana? Kalau kata dari import tu. Dia jawab dia, kalau dia import tak payah mana. Kau tak pernah beli dari import lama ni. Makan ayam dah lah. Ayam kita tahu dah tak punya baby. Tuan-tuan, kena jaga lah kan. Nak jamu. Tuan-tuan nak ambil unsur cat ayam. Itu bukan cat ayam. Tapi umur saya kena rindu 4, 26 ni ada tulis tak apa ya. Dia jemput malam kan? Jemput bola kan? Kan tak ada tak kenal. Tak kenal, tak kenal. Tapi kenal. Jadi kita makan kena jaga tuan. Ni kita beli mie. Saya pernah tanya satu kedai. Dia tanya mie ni Melayu ke bukan Melayu? Saya cakap apa? Kita nak beli mie kedai, nak makan, nak boleh tiap lah. Nak jamu anak ini gitu. Dia kata mie ni bukan hak Melayu. Tak apa, mai dia ni beli. Dua orang saya tanya kenapa tak beli mie hak Melayu buat. Bagi orang makan ni jual ni. Dia kata hak Melayu ni tak tahan je tak. Tak tahan lama nak simpan. Hak Cina ni tahan lama. Dia kata dah tak tahan lama. Jangan beli banyak. Beli untuk hari tu tahan. Itu beli lain pula. Dia senyap.
Orang kata pasal mi Cina sedap. Sedap tu pasal dia bom api je lah. Dia bom minyak api tu. Kalau kita buat masak sedap-sedap bukan pasal mi tu. Mi Melayu Islam buat pun sedap kalau kita pandai buat. Ni goreng bubuh udang satu. Tu nak sedap apa pun udang satu tak sedap lagi kan. Belajar lah nak masak mi tu nak belajar. Tak kerti yang belajar saya. Saya pun boleh lah. Dekat nak buka kedai tu orang kalau PPT nak buka boleh lah. Dia tak buka lah kalau kedai pakai cara ngajar dah. Saya kata telefon dah free lah. Buka kedai mana dan. Tak dan lah. Dulu memang ada cerita nak buka kedai makan. Dia fikir kalau buka kedai makan pakai aku tak mengajar, pakai aku tak mengaji. Dan kalau kedai makan. Dia tahu-tahu orang kita duduk dia, dia tahu lah kan. Kian tu. Dia tahu mereka. Jadi tuan-tuan, makan ni jaga. Tanda kita bersyukur kepada Allah, jaga mulut kita, makan minum hanya benda yang halal. InsyaAllah kita akan dapat kelezatan dalam beribadat kepada Allah. Dia buat rezeki. Itu tuan-tuan. Di antara perkara yang dipesan oleh pengamat dia banyak daripada 3 tu pada peringatan. Dan kita membahaskan tentang nikmat Allah Ta'ala yang Allah bagi kepada kita. Kita kena bersyukur. Lagu mana guna? Lagu tadilah yang telah pun kita sebut. Jadi tuan-tuan tu nikmat yang Allah bagi kita kena jaga dia. Tu yang apa yang disebut dalam kitab tulisan bagi mukalah. Kalau kita tengok dalam kitab zikir apa disebut makna Dzul Jalalil Ikram. Dia kata sini yang pertama dia kata Allah Ta'ala tu pemilik mutlak segala kemuliaan yang wujud. Kemuliaan yang ada di muka alam ni, yang kita miliki, yang manusia miliki ni, sebenarnya adalah milik Allah, bukan milik kita. Allah bagi bijak. Allah tu pemilik mutlak segala kemuliaan yang ada di muka alam. Dia kata yang wujud di muka alam. Mana benda yang ada? Setiap kita ada kemuliaan. Setiap kita ni ada kemuliaan dia. Berbeza kemuliaan Allah bagi kepada kita. Dan setiap kemuliaan ini adalah milik Allah. Cuma dipinjamkan kepada kita. Itu yang pertama dia sebut. Yang kedua dia sebut, maksudnya pemilik agung rezeki yang diketahui dan yang tersembunyi. Rezeki ini milik Allah. Pemilik agung Allah Ta'ala punya. Sama ada rezeki itu yang kita nampak, yang dizahirkan oleh Allah Ta'ala, atau yang tersembunyi. Kadang-kadang orang tak tahu kita ni bahagia ke tidak. Allah tahu. Kita yang pasal bahagia, Allah tahu. Orang tak tahu. Kadang-kadang tengok nampak macam bahagia, tapi rumah sangat serabut pun dah. Tengok kereta besar, rumah besar, nak buat semua dapat. Tapi rumah tangga, ya Allah. Kenapa kaunseling tu dia? Dia buat agama panggil kaunseling tu dia. Tadi sama Allah telefon. Dia silap tapak tu. Kenal orang tu. Ketika dia tengah kaunseling, dia buat agama. Pasal masalah rumah tangga. Siap. Sebab dia tu. Tengok macam bahagia. Jadi kita harap rezeki kebahagiaan Allah kurniakan kepada kita. Bahagia itu adalah rezeki daripada Allah yang diberi kepada kita yang Allah nak. Dan kita harap itulah yang Allah bagi kepada kita. Dia benda yang tak nampak. Hanya dirasai oleh setiap orang yang mendapat nikmat rezeki tersebut. Tapi hakikatnya rezeki itu adalah milik Allah yang Allah boleh bagi kepada sesiapa yang dia nak bagi. Dan dia nak tarik daripada sesiapa yang dia nak tarik. Dia boleh bagi dan dia tarik. Hak dia. Milik empunya dia. Milik mutlak Allah Ta'ala punya. Jadi kita tak payah kata apa. Cuma kita berdoa. Allahumma rzuqna rizqan
kasiran halalan tayyiban. Doa. Ya Allah, kurniakan kepada kami rezeki yang halal, tayyiban yang baik. Tak ada rezeki apa pun. Yang benda tu adalah halal, yang benda tu adalah baik. Kita minta kasira, minta Allah bagi banyak kita. Bila kita minta bagi Allah bagi kita rezeki tu banyak, halal apa itu banyak. Tak ada rezeki apa pun. Adakah benda tu halal, adakah benda tu baik, kita minta Allah bagi banyak kepada kita. Kasira, Allah bagi banyak kepada kita. Jadi kita minta lalu kepada Allah. Pasal Allah itulah punya milik segala rezeki yang ada di alam ini, sama ada yang zahir maupun yang tersembunyi. Dan kadang-kadang kita dapat rezeki yang tak disangka-sangka. Orang kata dia ada amal ayat 1000 dinar. Dia bukan amal. Itu ayat tak berdua orang bertakwa. Kalau dia bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi rezeki yang tak disangka-sangka. Walau yang tasib, kita sangka. Allah bagi, boleh bagi banyak. Syaratnya, wa may yattaqillah, dia bertakwa kepada Allah. Ni tengok buka kedai, dia tulis ayat di tuan tu. Dia tanya ayat 1000 dinar, ayat rezeki. Kalau hantar semayang, kalau hantar tak bertakwa kepada Allah, tak ada rezeki. Kalau Allah bagi pun, bukan kerana Allah sayang, Allah bagi bukan kerana Allah meluatkan. Allah bagi dalam keadaan kita bagi istidrak. Allah bagi dengan kebencian dia, menyebabkan rezeki itu tak ada keberkatan. Dapat banyak pun habis. Dapat banyak habis. Nego kalau tak mayat. Laku. Punya laku habatat mayat. Tengok, dia akan habis. Dapat habis. Anu hati. Dia tak ada keberkatan. Na'udzubillah. Jadi kita doa kepada Allah. Ya Allah bagi kita hak elok, hak halal. Ya Allah berkati. Nah yang ketiga disebut ni makna dalam Islam ni mengurniakan kemuliaan dan kelembutan kepada kita. Jadi Allah nak bagi kita mulia, Allah nak bagi kita orang yang lemah lembut bersopan santun ni adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, tu maksud yang tertulis adalah kitab zikir Asmaul Husna yang saya bawa untuk renungan tujuan kita bersama. Jadi tuan-tuan, itulah sedikit kesimpulan daripada nama Allah, maksud nama Allah Ta'ala Dzul Jalal wal Ikram. Dan kita tengok bagaimana nak beramal dengan nama ni. Kafiat. Ada 5 kafiat nak beramal. Yang pertama, untuk orang yang hamil. Tuan-tuan tak kelihatan. Tuan-tuan tak bayangkan orang sebelah sana, muslimat. Tapi tuan-tuan yang jadi suami ni boleh bantu mereka. Kalau tuan-tuan hamil, mereka bantu tuan-tuan lah. Alhamdulillah lah, kalau tuan-tuan hamil bukan. Jadi orang nak terbalik dunia ni nak kemat. Jadi bagi orang yang hamil, kalau kita mengandung, atau orang kata orang bawa perut, bawa perut. Jadi baca ya Dzul Jalal wal Ikram ni, baca ya Dzul Jalal wal Ikram ni 11 kali setiap hari dalam ayat. Ayat 11 baca ya Dzul Jalal wal Ikram 11 kali yang boleh. Baca sekali yang boleh sampai 11 kali. Boleh. Dan minum ayat ni setiap hari. Every day. Waktu mana pun tak apa. Waktu mana pun tak apa. Apa kelebihan dia? InsyaAllah dalil itu dipermudahkan Allah Ta'ala. Nak mudah dalil. Saya dulu orang ramai kalau dalil yang mengandung dia minta ayat. Macam ni. Cuma kita tambah sikit
baca Fatihah, baca Al-Surah, kan tambah ni. Sebelah kali. Mula dengan Fatihah dulu baca Fatihah tu, lawat kali. Lepas tu baca Ya Dzul Jalali wal Ikram ni sebelah kali ambil ayat bagi minum setiap hari. Insya-Allah dia akan mudah. Baru tadi. Insya-Allah kaki. Tetap keluar ya. Mau takut keluar atas air. Duduk kat kita. Nak buat guna. Takkan habis kita bukan nak. Keluar mula. Agak kau tak buat guna. Dah buat nak. Ada badan ya. Dah buat nak. Kopi ni kau buat. Dia panggil Rahman. Saya dah buat seorang nombor 2. Anak nikah ni, anak Nuri ni, Ramadan ni. Tu saya rambut sendiri. Tak dan dah order way. Duduk di baju 3. Dan yang perempuan nak cari dia nak. Di sini ke, di sini. Dia untuk. Orang dia. Saya dah balik sini. Saya dah balik. Sampai tengah jalan, sampai tok pelandu. Tok pelandu. Dia kata sakit tak tahan tak. Pung, dekat yang awal dah buat. Dia lain. Dekat ada 2. Sampai rumah tu tak boleh macam tu. Masuk tak mak ni. Nak tanya ni. Dia sakit dah. Mak betul itu dia. Kita dulu, tunggu. Sambut kan. Tu, nak budak dia tahu kita komen. Buat lawat benda dia. Benda dia yang lagi ya. Kita tu dia sampai dia potong dari kita. Tapi betul. Sambut dalam keadaan kita boleh takbir azan. Waktu pula ada azan. Ada satu, tu kita sambut dari rumah lah. Keluar azan. Mana dia tak nak soal dia dengan azan dulu. Kalau kita azan, dia nak soal dia dulu. Tapi anak saya alhamdulillah lah. Allah makbulkan doa saya. Nombor 3, nombor 4 ni salin di Wisma Persatuan Muslimah di apa Taman Gagak. Berpindah dia sana. Doktor yang sambut tu mulut dia la ilaha illallah la ilaha illallah Allah Akbar. Allah dia. Dia nak masuk lagi. Tapi dia dengar dia sambut anak itu sebut zikir la ilaha illallah ala doa. Berbuat dia. Jadi tuan-tuan. Jadi kita baca ni insya-Allah. Sebelah kali baca dulu, lawat kali, baca yang sebelah kali, ya Dzul Ikram, sebelah kali ambil ayat tu insya-Allah. Lari tiap hari lah sampai tadi insya-Allah Allah mudah. Kemudian yang kedua, kita nak Allah Taala berikan kejayaan di atas usaha setiap kita. Kerja kita apa kita buat, Allah beri kejayaan kepada kita. Jadi sebelum kita nak buat kerja tu, sebelum kita nak mulakan tugas kita tu, bacalah Ya Dzul Jalali wal Ikram ni berapa kali untuk juga, tapi dalam bilangan yang ganjil. 3, 5, 7, 11, itulah. Lagi banyak lagi lebih. Insya-Allah kerja buat kita akan jadi elok, akan jadi sempurna, akan berjaya insya-Allah. Yang ketiga, yang ini banyak kita buat. Kalau kita ada hajat yang besar, hajat kita besar, tapi banyak pun tak banyak mana, sikit ya. Kalau kita bahagi ni, tak banyak mana pun. Kalau ada hajat yang besar, baca Ya Dzul Jalali wal Ikram ni 1065 kali. Yang kurang jangan lebih tu 1065 kali selama sebulan. Dah tempoh sebulan tu jumlah dia 1065 kali dia. Yang kurang jangan lebih. Dia pandai-pandai. Kalau boleh habis nak tak gila. Tapi kalau orang payah tak ada, buat sikit sampai sebulan. Baca. Lepas habis baca tu, kita doalah hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu mana yang paling afdal? Waktu kita doa tu, waktu kita duk sembahyang hajat. Doa
sujud yang kedua. Sujud yang kedua sembahyang hajat. Sebelum kita baca tahiyat tu, pada sujud tu kita bacalah doa kuat hajat kita. Sama ada sebut dalam niat dengan bahasa Melayu ataupun kalau bahasa Arab boleh baca. Waktu sujud tu. Tapi kalau tak ada Arab, kalau dengan bahasa Melayu, niat hajat kita kepada Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Lepas tu, bulan depan buat lah lagu tu. InsyaAllah. Tu yang ketiga. Tu hajat yang tak. Yang ketiga, kalau kita ni sentiasa dikelilingi oleh benda-benda tak elok. Jadi kita nak keluar dari kejahatan, benda-benda tak elok ni. Kita tak berkenan. Tapi tak upaya. Kadang-kadang kawannya pun tak kawan. Kawan pun dia tak elok. Tak kawan dia main kawan kita. Suasana tu. Tak elok. Jadi untuk minta bantuan daripada Allah supaya Allah tak jauhkan kita daripada benda lagu ni, bagi kita keluar daripada kelompok yang tak elok ni, suasana yang tak elok ni, maka bacalah ya Dzul Jalali wal Ikram sehari 300 kali. Kadang-kadang kita ni tak tahu tadi apa tak baik, kawan kita kawan kan, orang dia jahat. Jadi kita nak keluar ni tak lagi jadi PhD lah apa semua. Macam-macam lah kan. Kalau kita ni nampak hati kita lembut. Malu Allah tu banyak. Kita tak keluar dari suasana supaya kita baca insya-Allah. Allah akan bantu kita, dia akan jadi keluar dari kawasan tersebut insya-Allah. Jadi sehari 300 kali baca ya Dzul Jalali wal Ikram. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, yang ini banyak kita tuan. Ini dia tambung doa. Doa supaya Allah Ta'ala kuatkan ingatan kita. Ingatan kita apabila kita baca kitab, kita baca buku, Allah bagi kekuatan ingatan. Kita baca tu ingat. Dia tak mudah lupa. Maka baca doa yang ada nama Allah Dzul Jalali wal Ikram. Yang pertama baca doa apa? Allahumma ftah alaina. Allahumma ftah alaina hikmatika wansur alaina. Allahumma ftah alaina hikmatika wansur alaina birahmatika ya Dzal Jalali wal Ikram. Ingat. Tuan-tuan mau pakai otak kali semua apa kali dulu. Allahumma ftah alaina hikmatika wansur alaina birahmatika ya Dzal Jalali wal Ikram. Nanti saya net doa ni saya hantar WhatsApp kat Ustaz Ray, Ustaz Ray hantar akan kawan doa ni insya-Allah. Jadi saya nak baca dulu untuk tuan ingat. Ni tuan-tuan, tuan-tuan ikut ni, baca dulu. Yang kedua, sambung doa itu, Allahumma ftah alaina hikmatika wansur alaina birahmatika ya Dzal Jalali wal Ikram. Ini doa tu sama kita baca. Okey, boleh ikut Ini dah belum kita tuan dapat lah ikut saya dulu. Allahumma ftah alaina hikmatika wansur alaina birahmatika ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ftah alaina hikmatika wansur alaina birahmatika ya Dzal Jalali wal Ikram. Kita ulang lagi. Allahumma ftah alaina hikmatika wansur alaina birahmatika ya Dzal Jalali wal Ikram. Okey, saya jadah kat tuan-tuan doa ni untuk amal. Ini saya akan tak WhatsApp kat Ustaz saya akan tebak kat tuan-tuan. Dah pakai WhatsApp ya. Kalau kita pakai ke otak. Otak dia tak nak lah. Hilang otak dia pakai apa yuk?
Watak dan di barang orang kan. InsyaAllah. Jadi ingat dia batu 3 dia mengajak tu. Doa waktu ni semayang. Doa mahu tangan, doa buka mulut, doa itisyak, doa basuh muka, doa tangan kanan, tangan kiri, doa kepala, doa telinga, doa kaki. Tak, dan itu jangan. Tidak kita dia tulis betul nak bagi tahu. Tulis lah. Bagi dia buat lepas 2 bulan tanya ada yang ada. Kau senyap tu. Saya nak ulang balik lah kan, orang tak ada yang akan buat. Tak bunyi pun. Mana doa tu tak ke mana Allah tak. Dan kita bagi watak. InsyaAllah. Ini contoh amalan insyaAllah. Ini doa untuk Allah Ta'ala bagi kita kekuatan ingatan. Orang tak kami tua dah. Nak ingat apa umur dah 70 dah. Tuan-tuan. Dia nak bagi ingat tak Allah Ta'ala. Bukan pasal tua. Kalau tua pun Allah bagi ingatan insyaAllah dia ingat. Yang nak bagi kita tu lah Allah maqam alaina tu. Maknanya Allah akan buka hati kita, minda kita untuk menerima ilmu untuk kita ingat. Tu doa ni. InsyaAllah apa yang kita sebut memberi kebaikan kepada kita pertama untuk kita amalkan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada kuliah yang akan datang adatnya pada 2021. Adatnya. Tapi kalau Allah nak bagi jumpa buat, jumpa juga. Macam mana ni kan? Patutnya tak jumpa dah. Lepas 20 jumpa. Sebab Allah nak bagi jumpa, mana ni? Jumpa juga. Alhamdulillah. Itu makna Allah tu. Jadi, mudah-mudahan Allah akan sentiasa berikan kebaikan kepada kita dunia wal akhirat. Jadi sekali lagi nak banyak tuan-tuan, nak jemput semua yang ada ke rumah saya hari Sabtu ni, hari Rabu, kami Jumaat Sabtu. Jadi, rumah saya untuk majlis walimatul urus anak perempuan saya. Yang ada ngajak kapal tadi ni, ada ngajak kapal ni. Jadi yang mana bila nikah pun, pakar nanti kapal, kata, bila Kuala Nerang ada ulu Kuala Nerang. Tapi dia nak cakap orang Nerang tak apa. Jadi wallahu a'lam wa ilaihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min kufri wa na'udzubika min 'adzabil qabr wa min 'adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الكسل ونعوذ بك من غالبة الرجل. اللهم ارزقنا رزقا كثيرا حلالا طيبا. ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.